أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab melalui Al-Quran. Tujuan kita ialah untuk mempelajari bahasa Arab tapi melalui Al-Quran. Kenapa melalui Al-Quran? Sebab kita bukan nak bercakap bahasa Arab, kita bukan nak jadi penutur bahasa Arab, tapi sekurang-kurangnya bila kita melihat, sebab Al-Quran ni kita selalu baca, sebab Al-Quran ni kita selalu baca, insya-Allah lah orang jemaah masjid selalu baca Quran. Jadi pintu kita nak faham bahasa Arab tu melalui Quran ni lebih mudah, sebab kita selalu baca, kita selalu jumpa. Berbanding dengan percakapan, kalau percakapan kita kena jumpa dengan orang Arab, kena berinteraksi dengan orang Arab, kan? Tapi kalau untuk Al-Quran ni, kita selalu jumpa perkataan-perkataan tersebut. Jadi lebih mudah untuk kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran Al-Karim. Nah, hari ini insya-Allah kita akan masuk surah seterusnya, iaitu surah Asy-Syarh. Seperti sebelum-sebelum ni, biasanya saya akan ikut dari belakang naik sampai ke atas, tapi surah Ad-Duha dengan Asy-Syarh ni saya mulakan Ad-Duha baru dengan Asy-Syarh. Kenapa? Sebab sebahagian ulama menyebut surah Asy-Syarh ni datang lepas Ad-Duha. Satu. Yang kedua, dia ada kaitan maksud dia. Sebagai ulama menyebut Alam Nashrah ni sebahagian daripada Ad-Duha. Sebab apa? Sebab dia cerita masih lagi menceritakan kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitan. Ta tebal, nir nipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Nir nipis, ra tebal, nir rajim. Jadi nipiskan mulut kita macam ni. Nir rajim, ra tebal, nir rajim. Macam a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang tak boleh macam tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Dal qalqalah. Sadrak. Masih ada sadrak, sadr. Masih ada sadr, masih ada qalqalah. Rak. Rak. Kaf. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka dengung wizrak. Sambung. Alladhi anqadha dhahrak. Ini ada 3 huruf qaf, dha, dha. Jadi alladhi anqadha an ikhfa.
sebab bertemu dengan qaf. Dan ikhfa ni maksudnya ialah lidah kita letakkan terkena dekat atas langit. Sebab nun makhraj dia lidah dekat langit. An, cuba an. Lidah tu kan kena langit. An, kan? Tapi bila jadi ikhfa, jangan kena ke langit. Di antara langit dan lidah. Kemudian nak letak mana? Nak letak depan ke, letak tengah ke, letak belakang ke? Lidah tu letakkan dekat, rapatkan dengan makhraj huruf seterusnya. Jadi makhraj huruf seterusnya qaf, 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 qa, qa, lepas huruf qa, kha, kha belakang sekali, kha pangkal tekak, halqum, qaf depan dia. Jadi qadha. Jadi jangan baca. Orang kita kadang-kadang dia selalu baca semua ikhfa, dia baca ang, ang, salah. Kan? Bukan ang. Dia an yang tak sampai ke langit, kemudian dirapatkannya dengan makhraj huruf seterusnya. Jadi allazi anqadha. Jadi mulut kita dah macam nak sebut qaf dah. Allazi anqadha. Anqadha, dha huruf dad. Huruf dad ni memang makhraj dia mencabar sikitlah, sebab dia kena letak kat mana tuan-tuan? Huruf dad ni dia kena letak atas belakang gigi, di gigi bahagian atas kanan atau kiri. Anqadha, dha, dha. Saya selesa sebelah kiri, mungkin tuan-tuan ada yang selesa sebelah kanan. Jadi anqadha, dha tu belakang gigi, atas sebelah kiri atau kanan. Jadi allazi anqadha, dha. Dan dha ni tebal bunyi dia. Anqadha, dhahrak. Dha banyak kali kita sebut. Dha kumpulkan angin dalam mulut. Dha kemudian keluarkan lidah sikit. Allazi anqadha, dhah, dhah. Orang kita baca zahrak, zahrak. Kalau zahrak mulut saya tengok ni, zahrak, salah. Zahrak. Tengok mulut saya, zahrak. Zahrak. Tak nampak, tak nampak muka saya. Sekejap, saya tunjuk muka saya. Saya tutup ni sekejap. Jadi zahar, zah. Dia tak boleh sebut zahara. Banyak orang sebut zahara kat mulut saya. Zahara. Dunia zahara. Allazi anqadha zahra. Budak-budak kalau dah hafal kan. Anak saya sekali lah hafal kat kafar tu, jelah ramai-ramai. Mana ustazah tu sempat nak cek. Jadi allazi anqadha zahra, zah. Kalau mulut dia macam ni tahu dah confirm salah. Kita tengok mulut dah tahu dah salah. Sebab tu ada satu ustazah ni nama dia Ustazah Wafa, bagus. Dia dekat Bukit Jelutung. Dia belajar dengan syekh daripada Syria. Dalam kelas dia diwajibkan suruh bawa cermin. Dia bawa cermin kecil. Jadi tengok mulut sendiri. Zahara, nampak? Zahara. Zahara. Bukan zahara. Zahara. Okey? Betulkan makhraj dha. Orang Melayu kita memang ada masalah dha. Sebab dia tak biasa. Tak biasa je, kalau biasa kan okey. Insya-Allah. Kemudian wa rafa'na laka dhikrak. Dhikrak, dhikrak. Ini senanglah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fansab. Sekali lagi. Ikhfa bertemu dengan sad. Kemudian ikhfa sebab nun bertemu dengan sad, dan makhraj nun tu dekat dengan sad. Fansab. Fansab. Sa makhraj dekat mana? Tengah.
tengah lidah. So, 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 jangan muncul. Fansab, sebab dia bukan dhammah, jadi jangan muncul. Fansab, makhraj qalqalah. Wa ila rabbika, wa ila rabb, ra tebalkan huruf atas, rabbi, tapi bi nipis. Kan kita kadang-kadang kita nak sebut yang nipis tu ra pun ternipis, nak sebut ra tu tebal, ba pun ternipis. Rabbika, rabbika, rabbi, mulut bi, bukan rabbi, bi. Yang biasa kan dia sebut balik atas semua, mulut kita macam tak nak tersenyum je semua. Rabbi, fa'iza, fa'iza, rabbika, rabbika, jadi rabbika, rabbika. Farghab, wa ila, la, yang macam wa ila, salah. Wa ila, la, a, ba, ta, tha, ja, ha. Kha baru tebal, kha. Dia macam ba, 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 ba. Biasa kan di makhraj tu, perhatikan. Wa ila rabbika farghab. Ra jangan lebih dua ra, ada satu ra je. Farghab, yang macam farghab, far, tidak dua ra. Farghab. Belajarlah itu dengan Ustaz Hafiz, insya-Allah. Ustaz Hafiz ajar tajwid kan? Barakallahu fik. Insya Allah sikit-sikit je lah. Okey. Jadi surah Asy-Syarh, bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam syarh. Nanti kita boleh. Dalam nashrah tu ada syarh. Okay. Alam nashrah laka sadrak. Kita dah biasa jumpa dah. Apa maksud Bukan. Bukan. Adakah? Dalam bahasa Indonesia, apakah? Okey. Okey. Lam, tidak. Tidak untuk yang sebelum. Bukan tidak pernah. Itu dah. Apakah, adakah tidak pernah? Nashrah. Nashrah. Pertama sekali, sebelum kita jawab nashrahnya apa, tanya dulu, ini fi'il apa? Mudhari' ke madhi? Mudhari'. Present tense ke past tense? Present tense. Macam mana kita tahu ni present tense? Ada nun dekat depan. Masya Allah, jilazim, barakallahu fiik. Ada berapa huruf dekat depan menunjukkan dia present tense? Ada berapa huruf tuan-tuan? 3. La. Alif nun ya ta. Ahsanta ya Syekh Lazim. Iaitu kalau ada dekat depan alif, hamzah, nun, ya, ta. Itu tanda dia present tense, mudhari'. Jadi nashrah. Dan bila ada na kat depan ni, na mewakili saya.
Na kami. Ya third person, awak. Ya dia. Ta second person, iaitu awak. Tak kisahlah kalau ramai, tambah je lah waw nun kat belakang, tasyrahun, kan? Tapi bila tahu je depan nun kami, depan alif saya, depan ya dia, depan dia ta awak. Jadi nasyurah maksud apa? Kami lapangkan. Kami lapangkan. Okey. Alam nasyrah. Maka apakah atau adakah tidak pernah kami lapangkan laka, bagimu, laka ni asalnya li campur dengan ka. Li ni kan untuk, bagi. Macam kita baca niat salat, Salli fardu subhi rak'ataini ma'muman lillah. Saya pun solat subuh 2 rakaat lillah, untuk Allah, bagi Allah. Cuma li ni bila campur dengan ka ke ka ni kita panggil apa? Ini kita panggil kata ganti. Diri. Bahasa Arab panggil kata ganti diri ni dhamir. Ikut saya tuan-tuan, dhamir. Dhamir. Dhamir ni maksudnya apa? Kata ganti nama. Jadi laka maksudnya kami lapangkan bagi Muhammad. Bagi Muhammad. Muhammad tu siapa? SAW, iaitu bagi engkau. Takkan nak sebut nama kan? Jadi kita ganti diri. Macam awak, saya. Dan bila dah campur dengan kata ganti, dia akan jadi la. Dia tak jadi li, jadi la. Tak jadi lika, tak ada. Jadi laka. Dia automatik dia berubah jadi laka. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah tidak pernah wahai Muhammad kami lapangkan bagimu. Lapangkan apa? Sadraka. Sadraka, sadara, sekali lagi campur dengan ka. Sadr tu dada, ka kamu. Jadi alam nashrah laka sadrak, apakah tidak pernah wahai Muhammad kami lapangkan bagimu dadamu. Jadi kalau kita tengok ayat ni, dia macam ada sambungan dengan surah Ad-Duha, betul tak? Alam yajidka yatiman fa'awa, kan? Alam yajidka yatiman fa'awa, alam nashrah laka sadrak. Lepas sebagai ulama kata surah Asy-Syarh ni termasuk dalam duha, sebab dia masih lagi Allah Ta'ala menyebut nikmat-nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, daripada menjaga daripada anak yatim, daripada tak tahu pasal agama ni, Allah Ta'ala bagi dia tahu pasal agama. Dhalan fahada, daripada miskin wajadaka ailan wa aghna, daripada miskin jadi kaya. Yang ni pula daripada sempit dada, Allah Ta'ala lapangkan. Lepas tu nama surah ni surah Asy-Syarh. Asy-Syarh maksudnya melapangkan dada, melapangkan. Maksud Asy-Syarh ialah melapangkan, pelapangan.
Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut alam nashrah laka sadra, kami telah lapangkan bagimu wahai Muhammad dadamu. Soalan yang kita persoalan yang kita timbulkan, apa beza sadrun, qalbun, fuadun? Kenapa Allah Ta'ala tak kata, bukan adakah tidak pernah kami lapangkan bagimu hati kamu? Kenapa tak kata kami lapangkan bagimu fuad kamu, fuad? Jadi kalau kita tengok dalam Quran, ada 3 istilah yang dekat-dekat, dia punya makna. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih detail, beza. Qalbun, sadrun, dengan fuad. Fuad. Orang Melayu kita suka letak anak Fuad kan, nama anak Fuad. Kita pun ada Haji Fuad kat sini. Okay, apa maksud qalbun? Hati. Sadrun, dada. Fuad, jiwa. Mari kita tengok Quran. Okay, fuad. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Kata Allah Quran. Fuadak. Dalam surah Hud, qalbun kita biasa jumpa, sadrun kita baru jumpa, fuad ni kita jarang jumpa. Mari kita tengok apa kata Allah dalam Quran dalam surah Hud. Muka surat 235. Okey. Apa kata Allah Ta'ala? Wa kullan naqussu 'alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak. Nampak tak? Ma nuthabbita bihi fuadak. Fuadak. Okey. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan semua kisah-kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepada kamu. Untuk apa? Ialah kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu. Fuad tu hati juga diterjemahkan. Jadi fuad kat situ maksudnya hati juga. Apa beza dia pula? Mari kita tengok terjemahan lain English kita tengok. We relate to you from the news from the sea, and then we from your heart. Hati juga. Jadi kalau kita tengok balik, yang ni pun hati, dada pun ini pun hati juga. Jadi macam mana ustaz, apa bezanya? Okey. Dengar ni, kata para ulama, qalb tempat simpannya iman. Qalb tempat simpannya iman.
Sadr, tempat simpannya keinginan yang tersembunyi. Tempatnya niat. Keinginan yang tersembunyi lah, yang tak nampak. Fuad pula apa dia? Fuad ini tempat simpannya pengetahuan, al-ma'rifah. Bahasa Arab dia qalb makan istiqrarul iman, wa sadr al-khafaya, an-nawaya, niat-niat, wa fuad al-ma'rifah. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan dada, niat jahat ke apa, Allah Ta'ala akan sebut, kami akan bongkarkan apa di dada kamu. Dia tak kata apa di hati kamu. Dan bila Allah Ta'ala sebut Al-Quran, apa yang dirahsiakan oleh dada-dada kamu, tak kata apa dirahsiakan oleh hati kamu. Mari kita tengok Al-Quran. Kita buka sudur, cari perkataan sudur. Tengok. Kalau kita tengok semua akan membawa kepada apa yang kita nak sebutkan, apa yang saya sebutkan. Tengok pertama sekali surah apa ni? Ini semua ayat-ayat yang menyebut sudur, dada. Surah Ali Imran dulu. Mari kita tengok. Bahasa Inggeris pula, bahasa Melayu lah. Bahasa Malaysia. Allah Ta'ala sebut ni. Surat 53. Kata Allah dalam Quran, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, iaitu orang-orang yang munafik ataupun orang yang beriman yang ambil orang kafir sebagai pemimpin, in tukhfu, kalaulah kamu sembunyikan, ma fi sudurikum, kamu sembunyikan apa dalam dada kamu. Sembunyikan apa ni? Okey, susah kita tak faham. Kita kena baca ayat sebelum ni dululah. Baca ayat sebelum ni. Kang ke laut pula dunia, rahsia ke apa. Tengok tu. Tengok Allah Ta'ala kata apa? La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali, teman rapat, pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan menolak orang yang beriman. Wa man yaf'al dhalik, siapa buat perangai macam ni, ambil orang kafir sebagai pemimpin, kekasih rapat, pemegang rahsia, pegang rahsia negara, pegang rahsia umat Islam. Wa man yaf'al dhalik, siapa buat perangai ini, falaisa minallah, maka tak adalah daripada Allah Ta'ala apa-apa pertolongan. Falaisa minallahi fi syai', Allah Ta'ala takkan bagi dia apa-apa lagi dah. Lepas tu kita umat Islam sekarang, bila menjadikan orang kafir teman rapat, tengok lihat apa saudara kita, tak boleh nak buat apa. Bila bisnes dengan dia, dah apa dengan dia kan. Kalau lawan, nanti bisnes kita pula terganggu. Kalau kita lawan, tak ada siapa nak beli minyak kita, tak ada siapa nak beli kelapa sawit kita. Macam mana kan?
wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa. Kecuali kalau mereka memelihara diri dan untuk melindungi diri daripada perkara yang mereka takuti. Iaitu kita ni boleh baik-baik dengan orang kafir kalau kita takut kita terkena satu mudarat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu daripada siksanya. Wa ilallahil masir, dan ingat kamu semua akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kata, kul in tukhfu, kalau kamu rahsiakan apa dalam dada kamu, nescaya Allah Ta'ala akan bongkarkan. Rahsiakan apa ni? Rahsiakan niat yang tak baik. Betul tak? Jadi kat sini niat itu Allah Ta'ala pakai sudur ke qalb? Sudur. Cantik ayat Quran ni. Jadi niat-niat, keinginan-keinginan, sudur. Okey? Naam. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita tengok ayat lain pula. Surah Al-Imran lagi, ayat 118. Muka surat 65. Ayat 118. Cantik juga ayat ni. Masya Allah. Muka surat 65 ayat 118. Jumpa dah tuan-tuan sekalian? Barakallahu fikum. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, iaitu orang bukan Islam, sebagai teman kepercayaan. Bahasa Arab panggil bitanah. Bitanah. Nampak tu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, jangan ambil bitanatan min dunikum. Bitanah. Bitanah teman rapat, penasihat utama yang tahu segala rahsia-rahsia kita. Ini jangan ambil orang kafir, ambil orang Islam. Dan jangan ambil orang munafik, ambil orang yang beriman. Baru kita sentiasa doa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada pemimpin-pemimpin kita ini bitanah yang baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami bitanah yang baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada pemimpin kami bitanah yang baik. Sebab apa? Sebab biasanya pemimpin ni dia ada 2-3 orang yang orang betul-betul dia percaya yang nasihat dia pegang betul nasihat tu. Betul tak? Saya tuan-tuan pun lagi sedia maklum bab ni daripada saya. La ya'lunakum khabala, kerana penasihat-penasihat yang jahat ni dia akan sentiasa bawakan keburukan kepada kamu. Waddu ma'anitum, mereka sangat suka berlaku kepada kamu perkara-perkara yang menyusahkan kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, mereka dah terzahir kebencian mereka kepada orang Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ini saya nak. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka, sudur, itu lebih besar. Maknanya dia punya kebencian kat luar ni mungkin dia kontrol, takut nanti kan cakap lebih kan, nanti orang marah, orang hantam dia, kalah pilihan raya nanti. Dia tak cakap sikit-sikit je, tapi dalam hati dia nampak. Qad bayyana lakumul ayat, kami dah jelaskan kepada kamu wahai orang beriman. Penjelasan kami dengan jelas. Masih lagi nak mengambil orang kafir sebagai teman rapat, penasihat utama. In kuntum ta'qilun, sekiranya kamu semua berakal. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi kesimpulannya, sudur tu apa dia? Tempat simpannya rasa. Tapi kalau cerita pasal Quran, pasal hati, pasal iman, Allah Ta'ala akan pakai qalb. Dan bila cerita pasal pengetahuan apa semua, dia pakai
fuad. Sebab tu kita kata qalb tempat simpannya nurul iman, sadr nurul Islam, fuad nurul ma'rifah. Nurul ma'rifah iaitu cahaya pengetahuan. Pengetahuan ni dari cahaya dia. Ya, bila kita dapat ilmu, kita rasa macam pencerahan. Itu orang Melayu panggil apa? Pencerahan. Ustaz, bagi sikit pencerahan Ustaz. Kenapa pencerahan? Cahaya lah nampak tu. Itu terang. Tapi dia baru pencerahan fuad. Kalau dia amalkan ilmu tu, cerahlah dia punya qalb. Dan bila cerah qalb dia, cerahlah sadr nawaya dia. Niat-niat dia semua akan jadi baik. Cerah niat dia. Dia tahu apa niat aku nak buat ni, apa niat aku nak buat ni, apa niat aku nak buat ni, apa tujuan aku, apa yang sepatutnya aku buat. Itu sadr. Lepas tu orang yang sadr dia tak betul, tak dapat nurul iman wa nurul ma'rifah, sadr jadi sempit. Jadi korang tanya, macam mana orang tu dada dia sempit, rumah dia besar, kaya, tapi jiwa dia kesian. Kalau kita tengok, kesian kita tengok dia. Tak tenangnya dengan minum arak, isap dadah tu kan, hati-hati sebarat kan, terkenal. Dunia dah di bawah kaki mereka lah. Tapi mati bunuh diri kan. Padahal sebahagian mereka tu kan ahli komedi yang menyebabkan jutaan manusia ketawa. Tapi dia mati dalam keadaan jiwa dia sempit. Allahu Akbar. Saya ingat dulu saya ada satu pelakon barat nama dia Robin Williams. Dia ni memang komedi, kelakar dia ni. Mati bunuh diri dalam rumah. Allah musta'an. Kan? Kita tanya balik soalan, kenapa dia ada disempit? Sebab sadr ini tidak ada, dia tak ada qalb dan dia tak ada fuad yang bagus. Jadi macam mana tempat simpannya keinginan yang baik, lapangnya dada ni? Dengan al-qalb yang kuat, dengan fuad. Nurul iman wa nuril ma'rifah. Nuril ma'rifah pengetahuan, nuril qalb iman, amal salih. Fuad Al-Quran, sunnah, apa semua. Qalb iman, amal, taqwa, hidayah. Baik. Jadi Allah Ta'ala patah balik cerita. Tak boleh panjang-panjang sangat. Ada satu risalah master ditulis. Okey. Bezaan qalb, fuad, sadr, satu lagi lubab. Itu lagi. Albab, ulul albab. Sama juga tu. Itu perbincangan yang panjang sampai orang buat satu tesis master. Jadi kita ni ambil cebisan-cebisan sahajalah, cukup. Barakallahu fikum. Jadi kelas lain lah pula kan. Jadi kita nak tengok perkataan bahasa Arab supaya kita tak confuse. Sekarang kenapa qalb, sadr, fuad? Baik. Patah balik. Ya Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak. Tidak pernahkah, apakah tidak kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Okey. Lapangkan dada ni, lapangkan dada macam mana? Apa yang Allah Ta'ala lapangkan? Jadi berkaitan dengan masalah tadi tu, Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi dengan nombor satu. Okey, melapangkan dada ni ada dua. Satu fizikal, satu dipanggil insyirahul qalb. Insyirahul qalb maksudnya dilapangkan dada bagi Nabi. Dilapangkan dada.
Apa maksud saya ni? Eja pun salah. Dilapangkan dada bagi Nabi. Kita cerita pasal Nabi dulu, kita bukan cerita pasal kita. Melapangkan dada bagi Nabi SAW, kata para ulama ada dua. Satu, dilapangkan dada dengan disucikan hati Nabi, disucikan dada Nabi ini ketika datangnya malaikat. Ketika datangnya malaikat, atau oleh malaikat lah, oleh malaikat. Dan ini berlaku dua kali pada Nabi SAW. Bila dia berlaku? Dua kali. Sekali masa dia sebelum Isra lagi, masa Nabi kecil, masa dia dibela oleh Halimah As-Sa'diyah. Kita semua tahu Halimah As-Sa'diyah menyusukan Nabi sampai umur 4 tahun. Bukan menyusu 2 tahun je, tapi dia jaga sampai umur 4 tahun. 2 tahun dah putus susu, dia nak pulangkan balik, dia merayu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, anak ni bagus. Khadijah pula Aminah. Khadijah isteri Nabi, Aminah. Sebab apa? Sebab dengan Aminah ni menjaga, Halimah ni jaga Nabi SAW, barakah keluarga dia. Kambing dia yang kurus jadi gemuk, yang tak ada susu ada susu, tanaman dia semua, kan? Keldai dia yang paling slow sekali jadi keldai yang paling laju. Pernah dengar kisah tu kan? Kita sirah lah. Lalu lepas dah putus susu 2 tahun, dia minta lagi, ya Aminah, bagilah aku duduk, bagi jaga aku, jaga anak lagi, duduk kat kampung lagi sihat. Aminah pun bagilah. Masa itulah satu hari Nabi SAW sedang bermain-main, tiba-tiba apa berlaku? 2 malaikat turun dalam bentuk seorang lelaki, ambil Nabi, belah dada Nabi SAW dan menyuci dada Nabi SAW, menyucikan hati-hati Nabi secara fizikal dengan air daripada syurga. Kanak-kanak nampak dada Nabi dibelah, gelabahlah dia. Muhammad kena tangkap, Muhammad kena tangkap. Lagi pergi jumpa Halimah. Halimah pun datang cari Nabi dalam keadaan cemas. Sekali jumpa, elok dah, tapi ada nampak kesan operate. Ada kesan operate. Itulah kata ahli sejarah, iaitu penyucian dada Nabi yang pertama, fizikal. Sucikan daripada segala sifat-sifat yang buruk. Dan penyucian yang kedua sebelum Isra dan Mi'raj. Yang ni sebagai ulama tafsir kata ini maksud alam nasyrah laka sadrak. Wahai Muhammad, dengar, kami dah bagi kamu nikmat yang besar, kami cuci dada kamu. Dan yang ni kita tak boleh buat lah. Jangan pula tuan-tuan ni ada perangai buruk anak aku ni, pergi operate, pergi basuh dengan air zam-zam, tak jadi. Okay. Ini Nabi, ini mukjizat Nabi SAW. Tapi yang kedua, dilapangkan dada. Yang ni kita boleh insya-Allah. Kalau kita buat, kita akan dapat, iaitu dilapangkan dada dengan hidayah, taufiq dan hidayah irsyad. Tuan ingat lagi tak? Hidayah taufiq, hidayah irsyad. Wajalaka dhallan fahada. Hidayah irsyad apa? Hidayah taufik apa? Ingat lagi tak? Hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Ingat lagi? Hidayah tu ada 4, saya bagi tahu. Ada hidayatul gharizah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq, hidayatul ila jannah. Hidayatul irsyad, taufik, tak apa kita cerita, ialah hidayah cahaya iman yang Allah Ta'ala campak dalam dada Nabi Muhammad SAW.
Yang ni orang Melayu panggil hidayah, inilah dia hidayah, hidayah taufik. Apasal dia tua-tua tak pergi masjid lagi ni, lepak kedai kopi sampai asar maghrib, masjid tak pergi, tak dapat hidayah lagi. Asal dia dah tua bangka nak mati dah, tak nak pakai hijab lagi, tak dapat hidayah. Atau bahasa lagi teruk lagi, seru. Tak sampai seru. Itu lagi teruk. Minta maaf saya sebut lah, bahasa saya kasar sikit kat sini. Apa hal ni tak nak pergi haji dah, duit banyak, England dah pergi, Korea dah pergi, Iceland dah pergi, New York dah pergi, haji tak pergi. Belum sampai seru Ustaz. Seru. Allah Ustaz. Dah lalu dah. Dah lalu atas dah. Tahu irsyad. Irsyad lain, irsyad hidayah penjelasan, bimbingan, iaitu Quran, sunnah. Jadi Quran dengan sunnah ni hidayah tak? Hidayah. Dia bagi petunjuk pada kita jalan kebenaran. Betul maksud kata zalikal kitabul la raiba fi hudan. Hudan, kitab itu hudan lil muttaqin. Nabi itu hudan, nabi itu juga petunjuk. Jadi petunjuk apa ni? Ini bukan hidayah yang masuk dalam hati tu, hidayah taufik daripada Allah Ta'ala semata-mata. Hidayah itu irsyad daripada Quran, daripada hadis, daripada sunnah. Kita belajar, kita baca kitab, cerita pasal kematian, lalu kita insaf, lalu kita beribadat. Itu hidayah. Hidayah itu irsyad, kemudian Allah Ta'ala masukkan hidayah taufik pada dia. Hidayah itu irsyad tak boleh memberi manfaat tanpa hidayah itu taufiq. Sebab tu kita minta dua-dua. Ya Allah, alimna, bagi kami ilmu. Kan sekali habis kelas kita baca Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, kau ajarkanlah kami ilmu bermanfaat. Itu hidayatul irsyad. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatlah ilmu yang kau telah ajarkan kepada kami. Maksudnya berilah kami taufik untuk nak amal pula dengan ilmu tu. Warzuqna ilman yanfa'una. Lepas selalu baca doa ni, selalu baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang, daripada hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Kan? Min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yustajabu lahu, dan daripada doa yang tak pernah mustajab. Minta lindung. Wa min haula'il arba', minta lindung pada empat ni. Jadi alam nasyrah, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Dan bila dah dilapangkan dada, apa jadi kat dia? Kita ni bila Allah Ta'ala lapangkan dada, apa jadi? Itu yang mudah belajar, mudah. Mungkin susah nak ingat, tapi mudah dia belajar. Dipermudahkan jalan baginya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapang dada dia, seronok duduk dalam kuliah, seronok hati dia, lapang, dapat ketenangan. Belajar Quran nikmat. Kena ada setengah-setengah jemaah kita, ustaz nikmat, ustaz dapat belajar nikmat. Ini Allah Ta'ala lapangkan dada. Tapi jangan berhenti kat situ. Dilapangkan dada untuk beramal pula, dilapangkan dada untuk dakwah pula. Lapangkan dada, banyak lagi lapang dada ni, banyak lagi proses ni. Mari kita lihat apa yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang yang dilapangkan dadanya. Kita tengok kita buka Quran, cantik Quran, Masya Allah. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Buka surah Al-An'am. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buku surat 144.
Dah. Kata Allah dalam Quran, kita baca ayat ni dan kita hayati tuan-tuan. Kita tadabbur, betul perhatikan dan selalu ulang-ulang ayat ni. Apa kata Allah Ta'ala? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Apa maksud dia? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, siapa yang Allah Ta'ala nakkan bagi hidayah padanya. Nampak tak hidayah tadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk Islam. Mesti tengok, bila kita baca ayat ni, bila kita tengok dalam media sosial macam mana sebagian orang barat kan, bila dengar pasal Islam tu, dia terbuka, dia nak baca lagi. Satu TikTok tu, budak muda ni ada tattoo semua, ada ni semua. Dia kata, sekarang saya dalam perjalanan saya mau belajar Quran, setiap hari dibaca 3-4 juzuk Quran. Allah, dia buka maksud dia. Sebelum saya tengok, dia last kali dia kata, saya dah separuh Al-Quran dah, saya dah baca maksud dia. Kita juzuk 30 pun tergigih lagi maksud dia. Dia dah habis setengah Quran dah baca maksud. Dia kata, yashrah sadrahu lil Islam. Dan seorang perempuan ni yang orang black, American black tu, akhirnya masuk Islam, tahu tak? Dia baca Quran masa Palestin, dia baca Quran, baca, akhirnya masuk Islam juga. Baru ni pula ada seorang perempuan ni, dia tanya ChatGPT, apakah agama paling bagus? ChatGPT jawab, agama Islam paling bagus. Adakah Jesus itu Tuhan? Tidak, Jesus tak pernah kata dia Tuhan dalam Bible. Akhirnya Masya Allah, tersebar Islam. Jadi kita kata, faman yuridillah, siapa yang Allah nakkan kebaikan baginya, Allah Ta'ala lapangkan dada untuk Islam, lapangkan dada untuk belajar Islam. Tapi kalau kita tengok trend dia, orang yang Allah Ta'ala lapangkan dada ni, mesti first step dia apa dia? Dilapangkan dada untuk belajar Islam. Cuba tengok, belajar Quran, belajar hadis, dengar kuliah apa semua. Itu pelapangan yang pertama sekali. Sebab tu kalau kita tengok orang dah mula nak datang kelas, dulu tak suka datang kelas, sekarang suka datang, tengok pegang phone apa semua. Kita rasa, ya Allah, lapang seronok, alhamdulillah. Yashrah sadrahu lil Islam. Lepas tu dilapangkan dada pula untuk nak amal. Kita tengok apa haji ni buat, haji ni sekarang ni tengah buat macam ni, tengah ni, Masya Allah. Wa man yurid an yudillahu. Lepas tu dalam ayat, dalam hadis Nabi kata, faman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia kebaikan, Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Kita lompat sekejap hadis Nabi. Yufaqihu fid din. Nampak ni hadis ni, Masya Allah, tabarakallah. Hadis sahih Al-Bukhari. Tak lagi sahih, dari sahih Bukhari lagi dah. Daripada Humaid bin Abdul Rahman, dia kata, aku mendengar Muawiyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, memberi khutbah untuk kami, kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, siapa yang Allah nakkan dia baik, bagus, dilapangkan dadanya, maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Maksud faqihkan dia terhadap agama? Faham? Bukan semestinya belajar tinggi, tak. Bukan mesti kena pergi Al-Azhar ke Madinah, tak. Dia duduk Malaysia je, duduk taman desa je. Tapi kalau dia
betul-betul nak kebaikan, faqihu fid din. Waktu nombor satu, belajar. Agama Islam bukan agama romanticism, bukan. Berromantika, bukan. Bukan perasaan-perasaan saja ataupun tengok-tengok situasi-situasi tertentu lalu ini isyarat ni. Itu bukan. Saya rasa saya ni baguslah ustaz. Pasal apa? Sebab malam tadi saya mimpi sekian-sekian. Bukan. Bukan itu dia ukuran dia. Malah saya mimpi ustaz ada orang tu janggut dia panjang bagi saya hadiah. Itu maksudnya saya ni baik ke ustaz? Tak. Mengaji tak? Tak mengaji. Iqra' baca tak? Tajwid belajar tak? Tak payah. Itu tantang syaitan yang menyamar. Dan saya cakap ni bukan rekaan. Pernah berlaku kepada seorang ulama Islam namanya Fudail bin Iyad. Ada suara menyeru dari langit, wahai Fudail, aku Tuhanmu. Fudail kata, dusta, kau syaitan. Dan Tuhanku tak macam ni panggil aku. Tuhanku panggil aku Quran, hadis, kata Fudail. Masya Allah. Nampak? Dia tak kata, nampak aku ni wali Allah sebab Allah Ta'ala seru aku dari langit. Ada kadang-kadang orang yang jadi sesat macam ni, dia dapat dengar suara-suara pelik-pelik, konon-kononnya bagi dia pun jadi konon-konon dah rasa dia bagus. Tidak, kita Al-Quran dengan Sunnah. Bagilah apa mimpi ke apa kerja apa semua. Lepas tu siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan bagi dia, faqihu fid din. Allah Ta'ala bagi dia faham agama, faqih fid din. Dan aku hanyalah membahagi-bahagikan. Nabi kata, ana al-qasim wallahu al-mu'ti. Aku bahagi-bahagikan harta, aku bahagi-bahagikan ilmu. Tapi pemberi sebenarnya adalah Allah. Dalil bahawa tadi ilmu tadi hidayatul irsyad, tapi yang bagi Allah tu hidayatul taufiq. Dan sentiasalah umat ini tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka, tidak akan binasa, kerana adanya orang yang menyelisihi mereka sehingga datang keputusan Allah. Maksudnya sentiasalah umat ini akan berada di atas kebaikan selagi ada orang yang nak mengaji agama dan menegakkan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Tapi kalau tak adalah sebahagian nak belajar, buka Quran, duduk macam ni, kaji, ulang kaji, siapa yang nak buat? Maksud kita orang yang hadir ni jihad fisabilillah, tuan-tuan. Nampak dia kata, tegaknya umat ini selagi tegaknya majlis-majlis yang macam ni. Majlis apa? Faham Quran, faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jaga majlis macam ni, macam jaga nyawa kita. Ini bukan sekadar duduk saja dengan kuliah antara waktu-waktu lapang nak menunggu masa matinya. Ya, ini jihad. So Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala kebaikan dia, yashrah sadrahu lil Islam, yashrah sadrahu lil tajwid, yashrah sadrahu lil fiqh, yashrah sadrahu lil tafsir, yashrah sadrahu lil hadith, yashrah sadrahu lil aqidah, yashrah sadrahu lil ahdab. Lepas tu kita tengok orang yang di lapangan ada, mula-mula belajar tajwid, lepas tu belajar Quran, lepas tu belajar tafsir, lepas tu belajar fiqh, lepas tu Masya Allah, lalu kebaikan dia banyak sampai benar alaih. Bukan hanya meromantisisme perasaan-perasaan semata-mata, tidak. Ini kita kena ubah paradigma kita, paradigma cara berfikir kita dalam masalah agama ni. Apa kata Allah Ta'ala sama lagi? Yang ni lagi bahaya. Kata Allah, wa man yurid an yudhillahu, siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, ayat tadi, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit, harajan, berat, ka'annama, macam dia sedang naik ke langit. Satu, Allah, sebagian ulama kata ayat ni ialah ayat saintifik, mukjizat saintifik. Kenapa? Makin kita naik ke atas, oksigen makin banyak ke makin kurang? Makin kurang. Semua tahu. Betul orang naik jet kena pakai benda tu, sebab oksigen makin kurang. Betul ada orang kata teori MH370 dulu, dia kata oksigen habis dalam tu, pingsan semua. Makin ke atas makin kurang oksigen. Orang naik Everest dia bawa oksigen tank. Nabi dulu pengkaji gunung ke,
Tak tahu. Allah Ta'ala turun ayat ni. Ini ayat ni mukjizat saintifik. Makin naik, makin kurang oksigen. Makin kurang oksigen, susah bernafas. Macam itulah orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat dia, dengar kuliah, dengar ayat Quran, sempit. Tak seronok dia dengar. Kadang-kadang buka terus tukar tu. Oh, channel cuk tukar-tukar, cepat betul tukar ni. Kan? Kalau channel ayat Quran ke apa, tuk, laju betul tukar. Tapi kau cuba tengok, perempuan seksi, tengok main bola, tengok apa, bukan main lama dia tengok. Sempit dari dia, Allah musta'an. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala sempitkan dari kita daripada Islam. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Begitulah kami jadikan kekotoran dada ke atas orang, ar-rijs, dosa, ke atas orang yang beriman. Bila kami menimpakan siksa kepada orang, nampak tak? Begitulah kami menimpakan siksa kepada orang tidak beriman. Siksa ni siksa api neraka ke? Bukan. Siksaan yang Allah Ta'ala beri sebelum akhirat ialah Allah Ta'ala mengazabnya dengan Allah Ta'ala sesatkan hati dia. Allahu Akbar. Ini kata Syekh kami, dia kata sebelum Allah Ta'ala hukum kita di akhirat, Allah Ta'ala hukum kita kat dunia. Hukum apa Syekh? Kami okey je. Iaitu Allah Ta'ala sempitkan dada kamu untuk beramal dengan amalan Islam. Nak sembahyang sunat qabliyah malas, nak qiyamul lail malas, nak ulang kaji Quran malas, nak zikir malas, nak sedekah malas, nak ziarah mak ada malas, nak bagi buat baik malas. Bahkan kata sebagai ulama salaf, kalau dia terlupa baca doa masuk tandas dia pun, dia dah, ya Allah, adakah Allah Ta'ala telah menghijab hatiku daripada baca doa tandas ni sebab dosa-dosa yang aku lakukan. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Itulah dia siksaan Allah kepada orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala sempitkan hati dia. Allah Ta'ala bagi dia lagi buat jahat yang lain. Allahu Akbar. Dan banyak, ada 2-3 ayat lagi, InsyaAllah kita tengok hari Isnin nanti macam mana Allah Ta'ala melapangkan dada dan macam mana orang yang sempit dadanya. Allah musta'an. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min ha'ula'il arba'. Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma la taj'alna minna shaqiyyan wala mahruma. Allahumma hdina subul salam وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.